Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang dirahmati Bapak Musi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan Hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, pagi ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk bertemu untuk tahun 2020. Kalau yang lepas kita bertemu tahun 2019. 2019 saya rasa 2019 Yang lepas alhamdulillah ya, masih lagi dipanjangkan umur kita. Inilah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kerana bila panjang umur ni tuan-tuan, teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan ya. Apa dia? Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi atau Tirmizi, dan hadis ini hasan. Mana hadis hasan ini kita boleh ambil sebagai hujah yang mengatakan bahawa hadis ini ingat kepada kita, kalau umur panjang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas, ya, apa dia tuan-tuan, man tala umrahu. Apa dia? Orang yang terbaik di kalangan manusia ialah orang yang dipanjangkan umurnya. Habis yang pendek tak baik. Baik juga tuan-tuan. Ya. Orang yang dipanjangkan umurnya, tetapi di situ bukan habis kat situ hadis tu je. Bukan sekadar hadis itu habis khairun nas man tala umurahu. Tetapi hadis itu disambung apa dia tuan-tuan? Wa hasuna amalu. Ini dua perkara ni. Dia mesti ada punya seperti aur dengan tebing. Ya, dia punya tasbih aur dan tebing lah. Apa dia? Ya, man tala umurahu wa hasuna amalu. Apa dia? Iaitu orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Allahu akbar tuan-tuan untuk Allah. Syukur kepada Allah Taala, masih lagi dipanjangkan usia dan masih lagi kita bersama-sama dalam masjid ini. Mudah-mudahan ya, kita tergolong dalam hadis ini dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa tuan-tuan, bila kita dah dipanjangkan umur ni, dan setengah pendapat mengatakan bahawa Allah panjangkan umur kita, setengah ulama kata 40 tahun. 40 tahun dah kira panjang lah tu. Lebih 40 tahun ya, Allah ingatkan kita. Ya, kalau tak balik-balik semula, iaitu balik kepada melakukan kebaikan, maka ingatlah tu. Umur 40 masih lagi melakukan maksiat, ya, masih lagi tak nak datang masjid, masih lagi tak nak duduk iktikaf kat masjid, apatah lagi kalau dah pencen umur 60 tahun. Contoh umur 60 tahun. Umur orang sini saya kira orang-orang yang penjawat awam ni ya, umur 60 tahun ni, umur pencen ni masih lagi duduk sembang. Ya. Lagi panjang sembangnya. Umur panjang lagi sembangnya panjang lagi. Allahu akbar. Umur lagi panjang, lagi banyak benda-benda yang mengarut-ngarut dilakukan. Allahu akbar. Ya, jadi kita risau tuan-tuan untuk Allah.
Ya, kita risau kenapa? Umur kita ni tak tahu. Masa kita nak Allah ambil kita tak tahu tuan-tuan. Masa Allah nak ambil kita tak tahu. Kalau kita tahu rasanya kita dah apa tuan-tuan? Dah siap dah. Berebut-rebut duduk berada di saf hadapan. Tapi orang kena pandemik ni tak cukup lah. Umur kena pendak saf hadapan. Berebut-rebut nak duduk saf hadapan ni sebab salat berjamaah. Berebut-rebut akan duduk kat masjid, majlis ilmu. Kalau tahulah, kalau tahu begitu. Kalau tak tahu, ini yang tak apa, esok insya-Allah. Esok wallahu alam, tiba-tiba Allah tarik kita. Walaupun keadaan kita kadang-kadang kita kelihatan sihat. Ya, setiap 6 bulan, ya, bagi umur 60 memang 6 bulan dia ada cek doktor buat file. Yang kalau kita pergi hospital tu, ya, biasa buat file ni pergi ke pejabat-pejabat tanah ke apa. Ya, pergi apa hospital pun buat file juga tak? Ada buat file ada tak? Walaupun 6 bulan buat file pun panjang lagi umur. Yang tak buat file pun tu semalam aku bual dengan dia, meninggal dah dia. Allahu akbar tuan-tuan. Bayang dalam keadaan situasi itu, ya, kita tidak bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang sebagai satu tazkirah ingatan bagi kita, kerana kita beruntung Allah panjangkan umur kita dalam keadaan melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Di mana dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nas yanfa'un nas. Ya, dalam hadis yang akan maqal, ya, di antara yang terbaik di kalangan manusia ialah orang yang sentiasa melakukan kebaikan sesama manusia. Bayang situasi dan isu yang kita sekarang ini, tuan-tuan, kalau kita lihat, kadang-kadang, ya, sepatutnya kita ni panjang umur, dan kalau ikut hadis tadi, orang yang terbaik selain panjang umur melakukan kebaikan, dalam hadis yang lain kata di antara yang terbaik di kalangan manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada manusia. Bayang tuan-tuan, situasi sekarang ni sibuk dengan situasi politik dan sebagainya. Allahu akbar. Kita lihat di Facebook dan WhatsApp, seolah-olah Facebook dan WhatsApp itu di luar zon pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Faham tuan-tuan, di luar zon perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan, ya, maknanya kita lihat itu ada kaitan akidah tuan-tuan. Ya, dengan menyamar nama-nama apa? Nama-nama yang bukan nama yang sebenar. Kerana apa? Kerana dia takut orang tahu. Rupanya dia ingat orang tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Dia ada kaitan dengan akidah tuan-tuan. Ya, akidah kita kepada Allah SWT. Allah bersifat apa? Kaunuhu sami'an. Allah mendengar. Ya, kaunuhu aliman. Semua ada kaitan akidah. Maka kita lihat, kita risau bila mana keadaan ini berlaku, maka fitnah akan berleluasa, maka hijab Allah akan tutup hidayah rahmat kepada kita. Maka dengan itu tuan-tuan Allah, kita pastikan, ya, saya rasa orang masjid ni tak lagi begitu, tapi dok ceritalah begitulah keadaan situasi sekarang ini. Kita lihat dalam media semasa ni, kita lihat seolah-olah dia tidak Allah itu tak ada pada dia. Ni tuan-tuan, kita risau. Jadi tuan-tuan, Allah alhamdulillah, dalam konteks ini tuan-tuan, kita dah panjang umur, Allah panjangkan umur kita, maka kita kenalah banyak, ya, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW, apa dia tuan-tuan, bagaimana nak memastikan wahasuna amaluh itu, bagaimana nak memastikan baik, sentiasa baik amalnya tuan-tuan. Pertama ialah kena tajdid, ya, jadidu imanakum. Apa dia? Sentiasa mentajdid, memperbaharui. Bukan maknanya di situ kita tak ada iman, tetapi kita sentiasa jadidu imanakum, iaitu sentiasa memperbaharui iman. Ini baru iman, ya. Maknanya bagaimana memperbaharui iman ni tuan-tuan? Kita lihat, ya, dan Allah dan Rasulnya sentiasa buat garis panduan, ya, di mana yang pertama, kalau kita nak tajdid itu, ya tuan-tuan, kita kena banyak sentiasa beramal. Ya, kalau kita lihat tadi dalam surah Insan, tak habis tadi Imam baca tak? Baca kan?
wa minal lail fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Tak apa, itu tak masalah, saya tak bukan apa. Okeylah. Apa dia? Sebab hendaklah sebahagian di malam itu apa tuan-tuan? Fasjud lahu. Fasjud. Apa fasjud? Bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian di malam. Dia tak kira, bukan Allah tak sebut hendaklah al-lail fasjud lahu, tapi wa minal lail. Sebahagian di malam. Dia tak kira lah 1/3 1/3 malam atau di hujung-hujung malam. Itu pun dikira sebagai wa minal lail fasjud lahu. Ya, makna fasjud lahu. Ya, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu malam, ya, ia menjadikan satu qiyam itu menjadi satu wajib. Wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agaknya kalau wajib bila kita banyak kita tinggal ya tak. Tetapi oleh kerana tadi kata sunat aja, itu yang kita Allahu Akbar. Cukuplah sekali-sekali bolehlah, ya. Itu cara nak tajdid tu. Malam wa minal laili fasjud lahu. Ya, fasjud lahu. Kenapa dengan kita bangun malam untuk Allah perintahkan kita supaya sujud? Kerana pada waktu itu orang semua tak bangun. Kita sembahyang dalam keadaan yang orang tak nampak. Membebaskan daripada sifat riak, ujub, riak, tunjuk-tunjuklah, tunjuk. Ya, kalau siang tu bukan maknanya kita sembahyang siang tu riak, tapi kita, yalah, syaitan ni memang gitu tuan-tuan, dia akan masuk waktu solat tu, kadang-kadang dia masuk gitu. Masuk tu, Allah, hari ni aku nak baca elok sikitlah. Supaya orang kata imam ni bagus baca, masya-Allah. Ya, ya, dengan lagu nahawannya, lagu rasnya. Banyak tu lagu tu ni tuan memang betul lah. Bukan maknanya imam tu bila baca lagu nahawan ke lagu sebenarnya bagus bagi tuan-tuan. Kita jadi imam ni kalau boleh kita, di antara syarat-syarat jadi imam tu, kalau kita lihat dalam para ulama mengatakan bahawa di antara bertemu dua orang, maka hendaklah cari orang yang faqih dan orang yang baik bacaannya. Contoh begitulah. Kalau dah jadi dah jadi memang dia dilantik oleh kerajaan jadi imam, dialah jadi imam. Jangan main tolak aje. Dah jadi imam kerajaan, tiba-tiba datang kita, ustazlah jadi imam, kerana merujuk kepada hadis mengatakan, merujuk kepada pandangan ulama, ya, jika di antara keduanya maka hendaklah pilih itu. Wah, itu saya tolak aje hari-hari dia. Ni masalah lah. Itu konteks tuan-tuan. Ya, tu dia. Jadi bukan makna nak tunjuk-tunjuk, tapi waktu malam kita bangun, itu biasa tuan-tuan. Suatu pagi-pagi ni kita tak mau terus benda yang simple, yang mudah saja. Kita tak mau cerita panjang-panjang, kita tak mau cerita yang berat-berat. Tetapi nak amal tu berat, tak? Amal tu berat. Kenapa? Kenapa amal tu bila kita nak amal? Sebenarnya kalau kita baca wa minal laili fasjud lahu, simple je nak sebut, mudah je nak sebut. Tetapi nak amal tu payah. Kenapa tuan-tuan? Ini persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh setiap orang. Jawab sendiri. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Sebab itu kita diingatkan tuan-tuan kepada Allah. Inilah dikatakan kalau kita berusaha. Usaha adalah usaha itu dipanggil kita kena banyakkan mujahadah. Ya, dalam kita nak amal itu, ya, kita tadi banyakkan amal tadi, tajdid tadi, banyak amal, dan nak kita amal itu dia ada satu sifat yang panggil mujahadah. Apa mujahadah tuan-tuan? Iaitu berkorban. Mujahadah, korban ni. Kalau kita lihat mujahadah, mengorbankan jiwa dan raga. Patut kalau gitulah. Jiwa dan raga. Sebab tu dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut di sana. Ya, dalam surah Al-Ankabut, dalam kita nak beramal kebaikan ini. Ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69, apa dia tuan-tuan? Dan orang yang bermujahadah, berjihad ke atas jalanku, maka lanahdiyannahum subulana. Apa dia tuan-tuan? Kalau dia merujuk pada tafsiran yang kata jahadu, apa jahadu itu? Jahadu itu makna mengorbankan jiwa dan raga, masa kita. Apa jahadu untuk melawan apa?
Untuk berjihad melawan apa tuan-tuan? Di sini jahadun nafs. Apa dia? Berjihad melawan nafsu. Ini jadi nafsu. Ya, pertama nak nafsu memanglah, ya Allah, malam tadi dah tiap-tiap malam makan, lepas tu kena biryani, kena kambing, kena apa dan sebagainya, nak bangun payah. Itu yang payah tu. Otaknya masjid tiap-tiap malam, ya, lepas ceramah makan, makan sedap lah tu. Ya, sirap pula, sirap Bandung lagi pula tu. Memanglah sedap makan. Ya. Ya, jadi itu di antara kalau kita tanyalah, ya, sebab tu Islam itu syumul tuan-tuan. Dia bukan berkaitan dengan Rabbani Allah saja, dia ada kaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Ya. Tu dia. Sebab tu dalam pengarah saya ada student baru masuk, dia kata, pastikan student-student yang masuk kecil keluar kecil. Mana? Masuk kecil, keluar kecil. Apa tuan? Ya, dia masuk dalam, yalah, dia badan slim kan, keluar mesti slim juga. Tu maksudnya tu. Ya. Apa benda pasal makan lah ni, dia yalah udah tengah naik 18, 19 tahun, 20 tahun tengah makan, contoh gitu kan. Pastikan masuk slim, keluar slim. Mana nak jadi cikgu ni bukan boleh, dia mesti struggle semua ya tak, jadi cikgu, jadi betul. Jadi itu yang di situ baru datang program-program kesihatan, jogging tiap hari. Tu baru tahu dia. Ya, ni tuan-tuan, tak apa, itu cerita tuan. Jadi tuan-tuan minta Allah, kita kena lawan hawa nafsu kita. Di situ bagaimana nak lawan hawa nafsu, itulah yang perlu kita tuan-tuan. Ya, nak amal kebaik mesti lawan hawa nafsu. Ya, berat ni, memang berat lah. Bukan main-main ni. Siapa saja, ustaz ke siapa ke saja, orang yang ada apa dan sebagainya, ilmu tinggi mana pun, dia punya ada hawa nafsu. Kalau tak hawa nafsu memang tak ada, bukan manusia namanya. Tapi cara untuk mengatasi itu agak payah. Jadi kena sungguh-sungguh. Ya, jahadun nafsa wal hawa. Maksud kita kena lawan itu, nak amal, nak bangun malam itu contoh. Wal hawa. Hawa nafsu, orang kata hawa nafsu. Ya. Kerana nafsu ni kadang-kadang dia mengarah, innan nafsa la ammaratun bisu. Apa dia? Sesungguhnya nafsu itu mengajak melakukan keburukan. Memang nafsu keburukan, memang betul. Ya, kadang-kadang ya betul, benda kita nak lakukan kebaikan, tapi tiba di situ ada, contohnya kita nak solat tadi, solat satu yang baik, tapi hawa nafsu tu kadang-kadang menyelinap, syaitan masuk dalam diri kita. Kita nak tunjuk dan sebagainya. Tu dia. Ya, berjihad, bermujahadah melawan hawa nafsu dan syaitan. Syaitan dah jelas lah. Hadis banyak dah sebut, tuan-tuan dah belajar lah, bahawa bila ada syaitan yang kalau sembahyang tu memang dia dah ada, memang dia punya syaitannya, bukan orangnya, syaitannya. Ada syaitannya khas untuk apa? 1, 2, 3 ke 4, 5, 6 ke apa, rakaat ni berapa? 4, 5, 4, 5, 4, 5. Ya, lepas tu assalamualaikum, kita batalkanlah, contoh gitu. Yalah 4, 5, 4, 5, pasal ngaji tak habis, belajar tak habis. 4 ke 5, 4, 5 tu orang yang mengaji sembahyang tu 4, 5, 4, 5 tak apa. Ya, kita pun ambil yang kurang, ya kan? Sepatutnya begitu. Tapi orang yang ngaji tak habis. Dia ngaji tak habis. Ya, umur dah baki 3 tahun. Kau ikut Nabi lah. Makin muda lah gitu. Tapi sembahyang pun tak erti juga cara sembahyang. Ini tu. Ini, ya. Jadi memang kena apa tuan-tuan? Kena lawan syaitan. Memang syaitan tu, kalau kita lihat dalam buku, memang dia kata ada buku Hasan Syaitan itu tuan-tuan, kita lihat memang waktu itu sembahyang Allahu Akbar, Allahu Akbar itu pun dia menyelinap masuk. Nak macam mana? Masuk. Tapi bagi kita mengakui, mengiktiraf memang syaitan itu kerja dia. Memang kerja dia lah. Jangan salah, memang kita selalu kita salahkan syaitan ni. Ini syaitan punya pasal ni, ya tak? Selalu. Kita tak pernah salahkan kita, ya tak? Betul. Ni syaitan punya pasal lah. Kita aku sembahyang ni tak, kadang-kadang 4 sembahyang zuhur 4 rakaat ke 5 rakaat ke, ni syaitan punya pasal. Rupanya bukan, kadang-kadang kita salahkan syaitan. Sembahyang 4 tu salahkan diri kita.
Betul teman. Kalau kita kadang-kadang kita salahkan orang je. Kita tak salahkan diri kita kadang-kadang. Ya, ni betul tuan ya. Jadi kita kena lawan, nak amal tu. Nak amal tu wa minal lail, sebagai contoh, wa minal lail fasjud lahu tu. Supaya apa tuan-tuan? Bila kita lawan tu syaitan itu, tujuannya apa tuan-tuan? Kita nak apa tuan-tuan? Kita nak lawan, kita nak amal itu nak apa tuan-tuan? Ya. Dalam kata talaban li mardatina. Itu dia punya matlamat kita. Ya, maknanya tadi kita nak amal melakukan kebaikan tadi, kita kena mujahadah. Apakah matlamat kita? Talaban li mardatina, iaitu menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuntut. Ni tuan. Itu matlamat kita. Matlamat kita ialah keridhaan Allah SWT. Kita hidup ini untuk keridhaan Allah SWT. Kalau kamu bekerja untuk keridhaan Allah SWT, itu yang tak ada rasuah. Contoh, itu yang tak ada lompat-lompat tu. Mengutamakan priority, aulawiyahnya. Ini saya tak kaitkan dengan politik tuan-tuan ya. Utama. Ya, bukan kepentingan diri. Kenapa kita kata bahawa untuk keridhaan Allah SWT? Contoh, dalam situasi kita ini, kadang-kadang bila kita membuat sesuatu tu, itulah kata kita seolah kita di luar zon pemerhatian Allah ya. Contoh ya, kita kadang kita macam di luar zon. Ini kita buat, ini segi politik, tak ada kaitan dengan Islam. Ya Allahu Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, ni tuan-tuan. Ini persoalan-soalan kadang-kadang gitu. Kita rasa macam seolah-olah di luar zon perhatian Allah. Sedangkan Allah itu tahu. Dalam hati kita pun tahu tuan-tuan. Dalam hati diri kita, detik kita, hati kita itu pun Allah Maha mengetahui. Jadi tuan-tuan, kita pastikan talaban limardatina. Apa dia? Apa untuk keridhaan Allah SWT. Jadi tuan-tuan untuk Allah, bila kita tadi kita nak beramal untuk tajdid tadi, dan nak beramal kita kena mujahadah. Ini dia penyertaan. Kenapa kita nak mujahadah? Kerana untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Maka disitulah datangnya bila kita dah mujahadah, proses rupanya tuan-tuan. Rupanya proses, dipanggil proses lah. Kalau dalam pendidikan proses nak kemenjadian manusia itu, kemenjadian murid manusia. Memang dia punya tu, kalau cikgu tahulah kan, kemenjadian manusia, kemudian murid tu, ya Allah, memastikan murid tu kalau kita paling tidak kalau jumpa kita, assalamualaikum cikgu, itu kemenjadian murid, betul tak? Betul tak? Itu contohlah. Kalau dia buat jumpa kita, dulu dia rotan aku. Dululah. Tapi saya dulu sewaktu saya mengajar di Mahat tu, saya dah di antara waktu tu muda lagi kan, guru yang paling garang. Tapi guru garang ni tuan-tuan ya, rupanya tak dapat hadiah rupanya. Guru tak dapat hadiah. Waktu tak jadi guru disiplin, tak jadi guru disiplin tuan-tuan, hadiah penuh atas meja. Lepas itu jadi guru disiplin. Dulu tak tahulah pegang rotan, tapi saya kira saya pegang rotan waktu tu memang tak tahulah. Satu ketika tu kita lah tuan, bukan kerana apa tuan-tuan, tapi Allah selamatkan saya lah daripada mungkin saman-saman tu, Allah selamatkan lah. Mungkin Allah selamatkan lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya rasa kalau memang dah kena saman dah, kena rotan-rotan. Sebab saya ngajar di SMK Iman Mo. Budak be. Rotan sekali, terima kasih Ustaz. Sekali patut dua kali tak jadi. Saya mau minta maaf lah, saya rotan awak. Kita maaf balik rotan itu. Itu contoh tuan-tuan. Tapi alhamdulillah yang di rotan tu, saya pernah pergi bertugas haji di Mekah tahun 2012. Dia bawa rombongan RKJ, dia bekerja di jabatan pejabat setiausaha kat negeri. Allah, yang kena rotan dia, wahai ya Allah tuan-tuan,
Itu ini maksud saya kemanjaan manusia nak cerita ni tuan-tuan. Ya, dia memang proses, kena proses lah. Ada proses dari mula nak buat kek nak buat kek mesti ada proses. Tiba-tiba takkan apa tuan-tuan tiba-tiba ambil apa? Boleh. Ada yang tak perlu proses. Pasal apa? Ni apa kuih tunjuk tu tak proses. Itu pun proses juga lah. Ada proses juga lah. Keluarkan duit juga proses juga lah. Kuih tunjuk. Kalau kita buat kuih kan, dia pada beli tepung, beli apa dan sebagainya, itu proses. Begitu juga tuan-tuan. Ada prosesnya ni. Nak dapat keridhaan Allah SWT, nak dapat petunjuk Allah SWT tuan-tuan, maka dia ada prosesnya. Kena mujahadah dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan, apa yang kita dapat? Ini lanahdiyahum tariq al-muwassal ilaina. Ini yang kita nak tuan-tuan. Sebab itu para salafus salih, dia bersungguh-sungguh beramal tuan-tuan. Sungguh-sungguh kita lihat Allah bagi jalan. Ini nak dapat yang ini, selain nak bagi jalan. Nak buat sesuatu kebaikan itu Allah dah bagi jalan. Lanahdiyannahum. Confirm, tidak ada apa lah, mesti. Sebab Allah menggunakan lam itu, lanahdiyannahum, pasti siapa yang bermujahadah untuk melakukan kebaikan melawan hawa nafsu, maka Allah akan lanahdiyannahum subulana. Nak sampai ke peringkat ini, Allah Akbar. Sebab tu kadang-kadang kita sekejap okey, kejap tak okey, kejap okey. Itu yang jadi macam tu. Kejap rajin, sekejap sebulan kat masjid, sekejap sebulan tempat lain tak ada. Itu pasal nak dapat masuk lanahdiyah ni tuan-tuan kita buat kebaikan tu konsisten, istiqamah. Tu dia, istiqamah. Makna sentiasa nak dapat yang itulah. Ya Allah, payah dah kata kita malam kita dalam hadis kata sebelum tidur apa tu kita kena baca surah Mulk, contohlah kan. Contoh. Seminggu je, lepas tu buat itu nak amal tu, nak amal istiqomah tu payah tuan-tuan Kerana surah Mulk itu tuan-tuan dalam hadis saya kata kita wiqayah minal azab qabr. Wiqayah itu Allah pelihara daripada azab kubur. Surah Mulk kan. Contoh gitu, saya nak contoh, nak amal tu kadang-kadang. Seminggu, naik minggu kedua out. Out lah. Tu dia. Ini sebab tu dia kata tuan-tuan, kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah akan bagi lorong jalan. Mudah aja. Maknanya bukan itu, masa pun Allah bagi. Ni saya cerita saya lah ni tuan-tuan. Saya cerita saya, bukan cerita tuan. Saya lah. Allah bagi masa. Ini lanahdiyah tu maknanya bukan sekadar jalan je. Allah bagi masa. Ada masa untuk beramal dengannya. Yang itu yang kita nak. Tengok wali-waliullah. Tengok tuan-tuan, dia ada masa je. Ada masa untuk apa? Untuk beramal. Kerana apa? Allah bagi masa. Sampai kata aku tak cukup waktu ni, tak cukup tangan. Oh Allah, tak cukup tangan itu bahasa sibuk sangat, masa sibuk tak cukup waktu, 24 jam tak cukup tuan-tuan tapi Allah bagi masa. Kerana apa? Jihad. Kerana apa tadi? Kita jual tajdid apa? Balik kepada tajdid, iaitu reform. Tajdid apa dia? Untuk iman kita dengan beramal dengan contoh wa minal lail fasjud lahu wasabbihhu. Wasabbihhu apa dia tuan-tuan? Bertasbih lailan tawilan. Apa dia? Malam dan yang panjang. Ini maknanya kita kena, itulah cara bagaimana nak tajdid iman kita. Selain daripada itu tuan-tuan, dalam konteks kita nak beramal ini, dia ada syarat-syaratnya lah. Kalau tak cukup amal, tak cukup syaratnya tuan-tuan, itu yang jadi cerita. Bila lalu tikus imam tikus lalu orang apa, orang sembahyang mana boleh cakap, dia berjamaah 2 orang ni sama-sama tak orang kata mu'alaf, betul kan? Dia lalu
imam memang kata tikus lalu, makmum kata orang sembahyang mana boleh cakap, tak ada ilmu. Tak ada ilmu tuan-tuan. Nak buat tu mesti ada ilmu lah tuan-tuan. Itu dia berkait tuan-tuan, mesti ada ilmu. Sembahyang ni ada ilmu, mesti ada ilmu lah. Tak ada ilmu macam mana? Payahlah nak apa? Nak itu nak datang khusyuk dia tadi, kerana nak datang khusyuknya, nak datang sampurnya. Ni tuan-tuan. Jadi ini itu yang kita hendak yang kita nak dapatkan, supaya diri kita sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa tajdid, kerana bila kita tajdid selalu kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita merujuk pada kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin bab mujahadah ini, dia kata dalam hadis ini, Anas radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jal qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhar'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataitu harwalah. Rahul Bukhari. Hadis ini ialah kalau dari segi hadisnya ialah hadis sahih tuan-tuan. Apa dia? Apa maksudnya tuan-tuan? Bila kita amal ni tuan-tuan. Amal kita tadi ialah untuk takarrub kepada Allah Subhanahu Taala kan, untuk mendapatkan Allah Subhanahu Taala. Ini kita lihat. Ini yang kita lihat para salafus soleh, para waliullah, dia dapat benda-benda macam ni. Dia dah beramal dengan mudah, dia ada masa, semua nak amal tu, zikir ada masa. Tapi kita ni kadang-kadang nak zikir pun tak ada masa tuan-tuan. Pasal apa? Tu dia. Apa dia tuan-tuan Ni nak kaitkan. Apa dia? Ni hadis kursi tuan-tuan. Hadis kursi, hadis yang setaraf selepas hadis Nabawi, dia hadis kursi. Namun hadis kursi ini dia kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Iza taqarrabal 'abdu ilai sabran. Apabila taqarrabal 'abdu, seorang hamba itu hampir kepadaku shibran, satu jengkal. Jengkal. Tu jengkal. Maknanya saya translate dulu tuan-tuan. Taqarrabtu ilaihi zira'an. Aku akan hampir dia satu hasta, contoh begitu. Wa idza taqarraba ila zira'an, maka zira'an itu sedepuk, taqarrabtu ba'an. Ba'an ni semakin tu, makin dekat. Wa idza atani yamshi ataitu harwalah. Seorang yang apa tuan-tuan hambaku kalau dia datang dalam berjalan, aku akan datang secara berlari. Contoh ini dia punya hadis hadis kursi. Maksudnya kita kena memahami maksud ni tuan-tuan. Apa maksud ni tuan-tuan? Di sini ialah kalau kita hampir dengan Allah SWT, maka Allah akan hampir lagi dengan kita. Hampir dengan Allah, hampir dengan kita. Tuan-tuan, bila Allah dah hampir kita, takarrub Allah SWT pada kita, Allah hampir dengan kita, semuanya kita akan dapat tuan-tuan. Sebab tu kata, bila hampir itu, kita nak amal mudah. Kita nak amal, ada je masa. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dia tak sibuk, dia sibuk dalam dakwah. Sahabat-sahabat Rasulullah, dia pun sibuk, tapi dia boleh beramal. Malam dia boleh bangun. Kenapa begitu? Kerana Allah dah bagi lorong. Cukup tidur sekadar ini. Sekadar ni dia boleh bangun dalam keadaan begitu. Ini tuan-tuan, ini kekuatan yang ada pada kita. Ni. Jadi ini yang kita maknanya bila kita amal dengan baik tadi tuan-tuan, Allah akan hampir dengan kita, sentiasa dengan kita. Mulut kita pun sentiasa berkata. Kalau mulut Allah bagi nikmat kita mulut, kita pun menggunakan mulut untuk kebaikan. Itu secara automatik lah, masuk automatik itu. Tangan kita sentiasa ingin membantu. Ini yang kita nak. Ini yang dikatakan kemanjadian manusia. Kemanjadian manusia ni, ada mulut, guna, ada tangan, ada kaki, ada akal fikiran, semua ke arah kebaikan tuan-tuan.
Ya, kerana apa? Kita takut. Ini kita berusaha dan usaha untuk mujahadah, beramal, siasa tajdid iman kita itu, maka Allah akan hampir dengan kita. Yang ini kalau Allah dah hampir dengan kita, Allahu Akbar tuan-tuan. Ya, kita sebut je. Tak payah sebut. Tengok wali-waliullah kan. Waliullah kita lihat, sebut je dia dah Allah dah. Tapi waliullah dia dah kan minta apa? Aku nak minta kereta. Tak ada waliullah kan. Aku nak rumah yang besar. Wali taklah dia macam itu. Dia, wali ialah ya Allah, aku nak engkau apa? Redai aku. Tu cuma dai. Kalau kita selagi tak habis lagi nyawa kita, kalau boleh ya Allah berikan aku rumah yang besar, istana dah. Kalau boleh ya Allah panjangkanlah umurku supaya aku dapat menjadi PM lah contohnya. Contoh kan, bukan PM tepi, PM contoh gitu. Apa itu tuan-tuan boleh translate maknanya gitu tuan-tuan beza dengan kita kan. Saya sendirilah tuan-tuan, umur dah nak 60 ni contoh. Asyik sibuk kan. Memanglah sibuk kita. Tapi kehendak kita itu lebih kepada kita punya hendak tau. Nafsu kita je. Tapi sebenarnya kalau kita yang waliullah tu, orang yang hampir dengan Allah SWT, dia nak kereta aja, cukup kereta Allah SWT. Jadi ini tuan-tuan insya-Allah. Ya, tapi bagi kita tuan-tuan, bagi kita kalau kita nak melakukan kebaikan ini, Rasulullah SAW ajar pada kita doa yang selalu tuan-tuan aman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batina warzuqna ijtinabah. Rasulullah ajar kita. Apa tu? Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah tunjukkan. Ya Allah berilah aku tunjuk. Ya, kebaikan itu. Aku dapat menilai yang baik itu adalah baik. Maknanya contohlah tuan-tuan, pergi masjid adalah baik. Oh bagus, alhamdulillah. Tambah lagi, warzuqna, rezekikan aku ya Allah, tunjuk aku nak dapat melakukannya. Cuma kita kadang-kadang kita peringkat itu je. Baik pergi masjid, baguslah. Bagus. Tapi yang kedua tu tak dapat lagi. Kita tak dapat masjid lagi. Majlis ilmu tu bagus tuan, bagus itu ya Allah. Duduk dalamnya, dalam masjid pula. Di situ para malaikat akan bersama. Ya Allah, memang cerita bagus. Tapi nak pergi ke arah itu belum, tak sampai lagi. Tak pergi lagi. Tu juga. Jadi sebab tu doa peranan tu. Ya Allah ma'adil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya, aku dapat melihat kebaikan dan aku katakan ini baik dan tunjukkanlah ya Allah, lorongkanlah aku ya Allah untuk lakukannya. Ini yang kadang-kadang ramai yang orang kata gitulah. Kita sendirilah, saya sendiri bagus tu. Tapi nak amal benda tu tak boleh. Tak boleh nak pergi tuan-tuan. Tak boleh nak pergi. Walaupun tak pergi. Itu masalah. Kena doa lah, banyak doa lah. Dalam usia kita, dalam kita kalau wali tu dah lain lah. Ya. Wa arinal batina. Ini doa. Doa yang Allah apa tuan-tuan Allah perlihatkan ya Allah kebatilan. Kebatilan itu adalah yang kita tahu ini batil. Wa anil batila wa tawazzuna istinabah. Apa dia tuan-tuan? Apa tu? Hendaklah ya Allah pemudahkan aku untuk menjauhkannya. Ini adalah doa-doa yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam usaha kita untuk apa tuan-tuan tadi? Untuk mentajdid iman kita. Mentajdid iman kita. Tu dia. Sebab tu kita lihat ya dalam hadis yang lain ya, kalau kita hadis-hadis yang dicatat dalam apa kitab ni Riyadhus Shalihin ini ya, kita lihat ni tuan-tuan ya. Sebab tu saya kata tadi sujud ya. Dalam hadisnya an Abi Abdullah Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alayka bi kasratis sujud. Apa dia tuan-tuan daripada Thauban ya. Hadis ini hadis Rawah Muslim. Alaika bi kasratis sujud. Hendaklah kamu banyakkan sujud. Mana solat solat ya.
banyak sujud. Kenapa? Fa innaka lan tasjuda lillah sajdatan illa rafa'akallah biha darajah. Fa innaka, sesungguhnya maknanya sesungguhnya sekala kau banyak sujud, maka Allah akan naikkan darajatmu. Sujud, bayang, naikkan darajat kita. Bila naikkan darajat kita ke alam mardatillah, mau datang kita mudah nak amal tadi, ya. Wa hatta anka biha khati'ah. Maka Allah akan apa bila kita banyak sujud? Sujud ni mana solat lah tuan-tuan. Bukan sujud gitu. Masa sujud tu mana solat lah itu. Maka selain kita dapat darajat itu, satu kelebihan, Allah bagi kelebihan, Allah akan kelebihan. Bayang satu solat Allah naikkan kelebihan kepada kita, dalam waktu yang sama, wa hatta anka biha khati'ah. Allah akan kekang kita atau hapuskan kita daripada keburukan. Maknanya kita boleh banyak solat, banyak sujud, maka Allah akan naikkan darajat kita, dan waktu yang sama keburukan, dosa-dosa kita akan apa? Allah hapuskan. Allah, tuan-tuan, ya Allah Rabbi, ya. Sebab tu kita lihat, kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah kalau kita belajar tengok Rahiqim Maktum kitab tu, ya Allah Rabbi, jauh aku dengan dia. Bila tengok baca jauh, ya Allah. Sembayang pun, ya Allah, sembayang apatah lagi nak ISO pula, Allahu Akbar, sembayang ISO. Ini zaman kerja dulu. Audit ISO pula, Allah, file tak siap lagi, Allahu Akbar. Haru biru dipaknya sembayang dah hujung-hujung nak zuhur dah hujung dah. Itu pun sembayang, Allahu Akbar. Lari balik ke pejabat busung, ya Allah, teruk betul ya. Tapi kalau kita tuan-tuan, bagi orang agaknya, orang yang memang bukan agak yang kita takarub pada Allah SWT tadi tu, saya rasa ya itulah kata Allah dah bagi jalan, ya tak? Ya, mungkin kalau kadang kawan-kawan juga yang jadi auditor tu, ya Allah, gila auditor nak Allahu Akbar, padahal dokumen besok boleh sediakan, usah mana, ya tak? Contoh, tapi yang lain yang besar-besar berjuta-juta hilang tu tak diaudit pula tu. Pelik. Ini dokumen kalau macam saya mengajar tu terlebih masa sikit je, tertulis masa sikit. Alah, kalau ni betul kan sikit je tak? Itu pun nak kena NCR. Ya Allah, masya-Allah, betul lah. Tapi yang berjuta-juta tu tak kena pula, tak ada NCR ke apa ke. Ya Allah Rabbi, kadang-kadang kita ni pelik lah, ya, tak adil langsung lah dia orang ni, ya. Yang juta-juta dia songlap tu, dia tak kena NCR ke apa, ya, malah lepas pula tu. Ya Allah, yang tak kurang, ya, dalam ni cerita saya bukan makna kita nak meremehkan itu tuan-tuan, ya, tapi kita kena buat lah. Tapi kadang-kadang terlebih sikit, rancangan mingguan terlebih sikit je 1 jam, alah potong je lah kan. Okey, tuan ni tuan betul dah lah, ini dikira tak boleh, ini salah ni. Ya Allah Rabbi, saya kira manusia ni teruk benar lah. Tu, ya. Tapi itulah hakikat tuan-tuan, ya. Tapi saya kira kalau kita dekat dengan Allah SWT, benar-benar tak ada tuan-tuan, kerana orang Islam ialah orang yang terbaik tuan-tuan, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru 'anil ma'ruf. Jadi kita tuan-tuan, saya rasa ini perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian, ya. Pertama tadi saya cerita sebagai ulang balik, ya, bahawa kita beruntung kerana apa? Nikmat panjang umur tadi, Allah bagi panjang umur, dan Allah berikan kita, hidayahkan kita, lorongkan kita melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Kerana apa? Kerana nikmat-nikmat itu, pastikan nikmat itu dapat membimbing kita ke arah takarub dengan Allah SWT. Itu yang penting. Nikmat yang ada pada kita itu membimbing kita ke takarub kepada Allah. Bukan nikmat yang Allah kurnia kepada kita itu menjarak kita dengan Allah SWT. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Ya, itu dikatakan istidraj kan. Ya, ada nikmat kita makan jauh Allah, istidraj. Kalau nikmat dekat Allah itu nama nikmat. Sebab itu dua kaedah, nikmat dengan nikmah ada dalam konteks bahasa lah. Nikmah ialah, bila sebut nikmah ialah confirm dia akan takarub Allah SWT. Kalau nikmah itu akan apa? Nikmah juga non qaf,
minta itu adalah istilahnya maknanya makin jauh dengan Allah SWT. Ya, itu dia, bagi kesihatan, panjang usia dan sebagainya. Jadi akhirnya tuan-tuan, kita pastikan siasat tajrid, dan akhirnya saya merujuk satu hadis Rasulullah SAW yang biasa tuan-tuan dengar. Ya, tak apa, ya, kita ulang hadis ini ingatan sebelum akhirnya. Cukuplah tuan-tuan, untuk pagi ini, pertemuan kita pagi ini, saya ambil hadis yang mudah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Apa dia? Ya, ini yang biasa sebelum mengakhiri kuliah pagi ini, sekira pagi ini, sabda Rasulullah SAW, dua nikmat yang manusia selalu maghbunun. Apa maghbunun itu? Ialah lupa nilai dua nikmat ini. Lupa. Sewaktu Allah bagi dua nikmat ni, manusia lupa nilai nikmat tadi. Apa dia? Ya, sebab tu Rasulullah fihi ma katsirun nas, ramai manusia begitu, iaitu as-sihah wal faragh tu. Sihat tu yang biasa, iaitu kesihatan. Waktu sihat dan waktu lapang. Dan dah hujung-hujung ni dah lapang dah. Dah lapang. Gunalah. Dah hujung-hujung habis pencen. Ya, Cuk Kamaluddin dah pencen dah kan. Dah lapang lah. Dah apa nak buat apa lagi kan. Tu dia. Buatlah tadi tu. Wa hasuna amalu. Itu saya rasa itu tuan-tuan untuk perkongsian untuk pagi ini saya mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kesilapan dari segi tutur kata saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita apa yang saya sampaikan, saya merujuk kitab Riyadhus Salihin, ya. Riyadhus Salihin ini saya lebih suka Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin oleh Al-Hafiz Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ya. Imam Nawawi, ya, tuan-tuan. Jadi ini kita lihat, mudah-mudahan ya dapat manfaat bersama. Aku wa lihaza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina wa tammim bil khair. Allahumma kshif 'anna wa ahli baitina wa ahli qaryatina al waba wal amrad wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan wa kulli zaman. Wa sallallahu rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Belum.